Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan. Boleh dengar suara saya? Kalau boleh, raise hand. Okey, okey ya. Okey, boleh, alhamdulillah. Sebab sekarang ni saya tukar komputer ni. Jadi saya agak kelang kabut sikit nak setting dia punya ni. Okey, okey, alhamdulillah. Okay. Jadi sebelum kita bermula tu minta semua untuk mute anda punya audio. Kita tak nak ada gangguan daripada background noise lah ya. Okey. Semua pastikan mute dan juga tengoklah kalau anda nak buka video pun boleh, nak stop video pun tak mengapa juga ya. Okey. Baiklah. So alhamdulillah kita bersama sekali lagi pada hari ini dan hari ini adalah tahun baru. Jadi maksudnya sesi Zoom kita ni dah tahun lebih lah ya. Kita dah bermula sesi Zoom ini pada tahun 2022 dan kini kita dah masuk ke 2023 ya. Jadi kita akan mulakan program kita inilah. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita ni, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dan selawat Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Jadi kita berada pada 16 hari bulan Januari 2023 dan 16 hari bulan dah ya, dan 16 hari dalam tahun 2023 ni. Dan pada 16 hari bulan Januari 2023 ni sebenarnya kita berada dalam fasa untuk untuk ikhtiar energi. Okey. Pada 16 hari bulan Januari 2023 ni, waktu energinya adalah 7.30 malam, 7.30 malam sehingga 9.30 malam. Ini ada masa lagi ni. Jadi maksudnya program kita ni, sesi Zoom kita ni, kita akan buat doa sedikit lah. Ya, kita akan buat doa sikit. Tadi pun sebelum antara maghrib tadi tu, 7.30 tadi dah nak maghrib dah. Sampailah ke Isyak tadi ya. Saya dah buat energi dan alhamdulillah kita dah buat kepada peserta-peserta grup Januari 2023 dan juga individu-individu yang nak terlibat sama dalam program 16 Januari 2023 ni lah. Okey, jadi baiklah kita ada 15 minit lagi untuk kita buat doa. Okey, jadi macam biasalah kita nak buat doa ni, ialah kata doa tu doa lah, tapi kita nak juga energikan apa jua bahan yang kita ada lah ya. Okey, jadi maksudnya kita bersedialah dengan apa-apa bahan yang ada. Okey, yang pertama, ini bukalah air, kalau ada air mineral ni. Okey, baik. So satu. Kemudian anda punya ni, duit. Alamak tenggelam pula apa ni kita punya video ni. Okey. Inilah, okey duit. Okey, duit ada nombor 769 ke, tak kisahlah apa-apa nombor pun. Janji duit lah ya. Okey. Janji agung kita ni ya, ada agung kita ni bolehlah kita dah doakan. Itu energi kan sebenarnya. Okey, lepas tu dompet lah. Okey, tak boleh tunjuk. Okey. Dan juga tentunya sekali kita nak buat juga untuk ini, kalau ada minyak wangi ataupun anda ada EO ataupun essential oil, pati minyak essential oil tu, minyak pati, ataupun anda ada minyak cakapak pun boleh juga, minyak UI pun boleh je. Dengan minyak masak sudahlah minyak masak ni kita tak buat untuk wangi-wangian kan. Kalau ada minyak wangi, minyak angin, minyak cakapak boleh ya, kita nak energikan ya. Okey. Alright, dibuka lah. Okey, buka lah ni. Sebabkan saya ada banyak botol ni, saya kena buka semua lah Okey. Alright. Okey, kita buka semua botol-botol yang kita ada ni. Kita nak gunakan botol-botol ni. Alright. Okey. Ada lagi botol-botolnya. Okey. Banyak betul lah EO ni yang saya ada Okey, baiklah. Jadi maksudnya semua dah ada. Satu lagi. Emas. Saya tak adalah pakai cincin emas ke gelang emas kan, tapi
adalah kad emas ya. Emas tu. Okey, boleh. Okey, jadi kita dah bersedia lah ya. Cuma tadi itulah kita mula lewat sikit sebab sekarang ni Isyak dah makin lewat dah. Jadi kemungkinan untuk program bulan Februari 2023 ni kita lewatkan ke 9 suku lah. Sebab tadi tergesa-gesa ya. Lepas Isyak tadi balik, lepas tu nak terus buat benda ni. Sebab ingatkan dulu masih awal lagi ya, masih waktu Isyak tu dalam 8.20 dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni dah 8.38, jadi agak tergesa-gesa lah kita ya. Okay, jadi baiklah, kita ada 15 minit lagi untuk kita buat energi. Dan untuk kali ni 16 Januari ni kita bukan sahaja ada energi rezeki, tetapi ada juga energi kasih sayang ya. Kenapa kita gunakan energi kasih sayang itu? Ialah sebab dalam kod harian kita ni, dalam graf hayat lah, kita menentukan waktu-waktu ni menggunakan graf hayat. Kita ada satu kod iaitu dipanggil merit star ya. Merit star itu adalah tentang perjodohan, tentang perkahwinan dan juga tentang berkawan jugalah ya. Tak semestinya merit tu kahwin lebih daripada satu ya. Okey, nanti kan jadi case pula ya. Jadi case SS pula ya, XY ya. Okay, jadi maksudnya kita itulah kita ada kod itu dan waktunya sama dengan waktu energi rezeki. Jadi senang sikitlah kita buat sekaligus lah ya. Jadi nanti selepas saya berdoa nanti kita nak minta anda doakan juga. Anda doakan anda sendirilah ya, doakan anda sendiri tentang rezeki dan juga kasih sayang ya. Kasih sayang ini bukan sekadar untuk berjodoh, untuk pasangan suami isteri, tetapi juga untuk para peniaga untuk dapatkan pelanggan ya, pelanggan-pelanggan yang tetap, pelanggan yang setia dan juga pelanggan-pelanggan baru. Dan juga mereka yang nak networking ya, nak buat networking tu, nak meramaikan rangkaian networking ya. Okey, sama ada dalam perniagaan ke atau kerjaya ke. Dan juga untuk ahli keluarga ya. Ahli keluarga tu kita dengan adik-beradik, kita dengan anak beranak ya. Jadi kita energi kasih sayang tu adalah untuk semua dia punya fungsi dia ya. Jadi kita doa nanti, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni disayangi dan dihormati oleh semua umat Nabi Muhammad SAW ya. Okey, jadi kita minta supaya kita ni diberikan energi rezeki dan juga energi kasih sayang lah, supaya kita ni disayangi ya. Okey, dan juga kita ni dihormati dan dikasihi lah ya, bukan saja dengan ahli keluarga tapi dengan rakan sekerja juga ya, rakan sekerja dan juga tentang bos juga dan seumpamanya lah, maknanya sekeliling lah ya, termasuk juga jiran-jiran, tetangga, komuniti ataupun NGO dan seumpamanya lah, jemaah masjid ke, jemaah surau ke, sama dengan kita ada tarikan energi kasih sayang itu ya. Dan manakala untuk energi rezeki pula, pada kali ini 16 Januari 2023 7.30 malam hingga 9.30 malam waktu Semenanjung ya. Waktu Semenanjung ni kita ada 3 kod energi, iaitu yang pertama Wealth Great Treasurer. Wealth Great Treasurer ni adalah energi untuk perniagaan ya. Okey, sama ada anda sedang berniaga, tentunya anda perlukan satu energi untuk berniaga ni. Tapi kalau anda tak berniaga pun, anda sedang bekerja, makan gaji, perlukan jugalah ya. Kita sebab untuk menjadi seorang usahawan ni, ya kadang-kadang usahawan ni dia ada tanggungjawab lah ya, dan juga bebanan usahawan tu, perniagaan itu ya. Yalah, contohnya bekerja dari pagi sampai ke malam ya. Seorang usahawan tu dia kena kerja lebih. Jadi dia kena ada kudrat, dia kena ada energi, dia kena ada tenaga untuk membawa perniagaan itu. Jadi dengan adanya energi Great Treasurer tu memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perniagaan lah ya. Jadi maknanya kita tidaklah malas-malas, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka separuh, sekejap macam itulah, macam kita acuh tak acuh je berniaga ni ya. Jadi untuk berniaga lah. Kalau untuk yang bekerja, boleh juga untuk dapatkan energi Great Treasurer ni ya. Sebab kita ni kadang-kadang tu kita kerja ni, kita boleh kategorikan sebagai kita ni membuat transaksi perniagaan itu ya. Kita memberikan
khidmat kita dan bos membayar kita, membayar gaji kita lah. Itu untuk yang bekerja lah ya. Tapi untuk yang berniaga tu senanglah urusan jual beli ya. Okey, yang kedua, energi rezeki ni adalah tentang great financial, wealth, great financial, iaitu rezeki daripada pembiaya ataupun investor ataupun funder ya. Jadi lah kalau kita nak berniaga ni ataupun kita nak berkerjaya pun sekalipun, kita mestilah ada orang yang bagi kita funding ya, bagi kita dana lah ya, bagi kita modal, kita suntik modal kepada kita ya, kita nak macam itulah diadakan okey. Sebab yalah kalau kita berniaga pun kalau tidak ada orang suntik modal, kita berniaga tangtu je lah, tahap itu je lah ya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, inilah masanya 7:30 hingga 9:30 malam je lah, ada masa lagi. Dan satu lagi dia ada great, satu lagi wealth, energi rezeki ni adalah wealth virtuous star. Okey, virtuous star ni adalah tentang rezeki yang berganda-ganda ya. Virtuous star ni berganda-ganda ya. Contoh orang yang energi virtuous star ni adalah yang paling kita tahu, yang paling kita dapat ialah Datuk Seri Siti Nurhaliza ya. Masa dia ialah mula-mula berkecimpung dalam industri nyanyian ni, okey, industri muzik ni, dia dah ada dalam virtuous star dah ya, dalam tempoh 10 tahun. Jadi virtuous star tu menyebabkan yalah dia punya album dia kata laris ya, sampaikan dia ni dapat 70 anugerah. Sampai dia kata stop lah, dia tak nak dah. Tak nak lagi untuk terlibat dalam pertandingan dan sebagainya lah. Jadi maknanya itu virtuous star tu kan. Tapi virtuous star yang paling berkesan sekali ialah contohnya adalah Justin Bieber ya. Ini penyanyi lah, penyanyi luar negara daripada Canada tu, okey, dekat kat luar negara ya. Justin Bieber masa dia menyanyi tu dia ada virtuous star. Jadi penerimaan orang kepada dia ni ya, walaupun ada kritik yang mengatakan dia tak bagus dan apa semua, tapi janji ada virtuous star, laku dia punya album dia. Tapi sebab Justin Bieber ni dia menyanyi dalam bahasa Inggeris, jadi satu dunia boleh membeli albumnya. Jadi virtuous star tu, kekayaan tu berganda. Tapi kalau macam Datuk Siti Nurhaliza gitu, dia menyanyi dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, hanya setakat untuk pendengar Malaysia dan Indonesia, Singapura itu sajalah, dan sikit-sikit Thailand dan Indonesia sikit ya. Jadi maknanya kalau kita nak pergi kekayaan lebih jauh lagi, lebih besar lagi, ialah kita kena pergi ke global. Kita kena ke global ya. Okey, jadi baiklah, tapi tak apa. Yang penting kita ada energi-energi ini kita perlukan untuk kita gunakan dalam kehidupan kita lah. Okey. Alright. Sekarang ni dah tinggal 8 minit lagi. Okey. Baiklah, kita terus doa lah. Ya, lagi dah nak habis dah waktunya. Okey. So, kita sekarang ni anda tanda keterangan pun boleh, orang kata bertenang pun boleh dan sebagainya lah. Okay, saya akan bacakan doa lah ya. Okay, di samping masa doa tu saya akan buatkan energi untuk anda semua ya. Okay, cuma yang kita kata untuk energi ni, ingat energi ni adalah untuk kasih sayang dan juga energi untuk rezeki pada masa yang sama ya. Okay, jadi kita mulakan doa kita. Okay, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey, saya tak pasti kat sini ada non muslim ya. Kebanyakan sini muslim lah. Kalau ada non muslim, anda boleh doakan mengikut cara anda ya, mengikut kepercayaan anda lah. Sebab saya ni muslim dan kawan-kawan kami ni semua muslim. Jadi kita kena gunakan elemen muslim lah ya. Tapi kalau ada non muslim kat sini, saya tak perasan sini ya. Anda gunakan cara kepercayaan anda lah ya. Tapi waktu sama ya, sampai 9:30 malam ini ya, ada 5 minit lagi ya. Okey, jadi macam kita baca. Okey, jadi kita doakan. So sekarang ni kita dah bersedia dengan bahan-bahannya, airnya, minyak wanginya, duitnya, emasnya, dompetnya. Okey, sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu fa'fu 'anna wa liwadayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat al ahya minhum wal amwat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afina fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa tabatan qulbal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma inni ala rizkika wa syukrika wa husnin ala ibadatik. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqulana wa'ida liwa'alina wa akhina ayatan min warzuqna wa anta razikin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqulana wa'ida liwa'alina wa akhina ayatan min warzuqna wa anta razikin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama taqulana wa'ida liwa'alina wa akhina ayatan min warzuqna wa anta razikin. Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi ismi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang berpanjangan, rezeki yang melimpah-limpah, rezeki yang tidak ada sekatan, rezeki yang masuknya banyaknya dan berkatnya. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayang yang berpanjangan, kasih sayang seperti mana dikasihi oleh umat Nabi Muhammad SAW dan juga dikasihi oleh semua makhluk dan alam sekitar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baca Ya Syakur 41 kali ya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, ada masa 4 minit lagi ni, saya nak bagi peluang anda pula angkat tangan dan doa lah ya. Okey. Ingatlah doa ni untuk anda mohon kepada Allah Taala supaya dapat rezeki yang baik, rezeki yang berpanjangan, rezeki yang banyak ya. Okey. Rezeki yang daripada sumber apa ni lain, daripada bermacam-macam sumber lah. Okey. Dan juga kasih sayang yang banyak, kasih sayang yang melimpahi yang dikasihi oleh orang lain. Okey. Oh, bagus. Sekarang ni kita punya partisipan kita 83 orang. Okey, bagus. 83. Okey. Sekejap ya, saya nak ambil gambar ni. Oh, kena record ni. Okey. Alright, 83 orang. Okey. Okey. Ada 3 minit lagi. Okey, baiklah. Anda semua baca doa, saya akan aminkan ya. Okey. Ready? 1, 2, 3. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahim. La ilaha illallah. 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 Rasulullah. Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rahim. Ya Allah.
La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. Amin ya rabbal alamin, ya Allah ya Tuhan kami. Makbulkanlah doa-doa kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, baiklah, kita dah sampai pukul 9.29 malam. Dah 1 minit lagi. Wish lah ya. Sikit lagi energi ni ya. Bila dalam waktu energi ni, kita orang kata energi ni dia mengikut angin. Mengikut angin dan dia akan berkumpul dalam air ya. Itulah katanya feng shui ya. Feng tu angin dan shui tu air. Sebab itulah kita dah air ya. So boleh minum air? Okey, jap minum. Alhamdulillah. Okey, jadi maksudnya kita dah menelan energi lah ya. Okey, tapi sebenarnya kita dah menghirup energi ya melalui pernafasan kita dan kita energi kita dah berkumpul dalam air dan kita minumlah. Okey, baiklah. Jadi kita dah komplit pada jam 9.30 malam ini ya. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita untuk bersembang bermula dengan tahun 2023 lah ya. Dan 2023 ni setakat ni macam okey je, tetapi permulaan tahunnya adalah satu permulaan yang kurang baik lah ya. Bila 1 Januari je Allah jekyll kehilangan 100 million ya. Ini kes kebakaran dan sebagainya lah ya. Okey, jadi maknanya tahun 2023 ni adalah tahun kerugian. Okey, tahun kerugian ya. Yalah, jekyll tu dah lama dah duduk kat Shah Alam tu. Tak ada apa pun setakat ni, tak ada kebakaran ke, tak ada apa pun. Tiba-tiba 2023 tahun kerugian, dia rugi 100 juta ya. Jadi begitulah orang kata kita menyambut tahun baru ni dengan musibah lah. Dan bukan itu saja, kita dapati ada beberapa orang dalam 2-3 hari ini memberikan kita maklum balas yang tidak berapa bagus dah ya. Kalau anda tengok dalam IG ni untuk anda tengok lebih senang. Okey, kita dapati ada individu ini ini contohnya yang ada tiba-tiba anak dia pula yang rasa depression ya, suicide thought dan sebagainya lah ya. Dan juga ada kes ni tekanan ni, ada anxiety yang teruk ni dan orang kata apa lagi ya. Itulah, jadi maksudnya ada beberapa kes ya, ada beberapa kes ini yang kes yang tak berapa baguslah ya, mencederakan diri sendirilah. Jadi maksudnya sekarang ni tahun ini adalah tahun menguji mental kita ya. Okey, jadi menguji mental kita ni bukan sekadar mental saja ya. Dia mengajar anda kekuatan mental anda ya. Okey. Sebab tahun 2023 ni adalah untuk anda semua, kita semua tak kisahlah agama apa pun, Islam ke non-Islam ke tak Islam ke, kita semua ni sedang diuji ya dalam tahun 2023 ni ya. Untuk kita mencari ketuhanan ya. Jadi maksudnya kepada kita cari Allah Taala lah, kepada non-muslim tu kena cari Tuhan masing-masing lah. Jadi maksudnya apa yang saya maksudkan di sini adalah mencari Tuhan ya. Okey. Jadi maksudnya adalah untuk tahun ini tahun mencari ketuhanan, mencari Tuhan lah. Okey, ini yang cerita apa ni, Daud Kim ni. Ya, Daud Kim ni yang pergi ke Mekah umrah dan sebagainya. Dia kata hidup serabut, dia mencari-cari kan, sampai juga dia ke Mekah dan mengerjakan umrah ya. Jadi sebenarnya dalam tahun 2023 ni adalah tahun untuk kita rapat kepada ketuhanan, rapat kepada Allah Taala dan rapat kepada Tuhan anda lah. Okey. Jadi maksudnya kita kena rapat. Okey. Jadi maksudnya bila kita nak rapat tu kenalah ada ujian ya. Ini tak ada ujian apa-apa, kita nak rapat ke Tuhan. Ya, jadi maksudnya manusia ni macam tu manusia ni memang tak ada lah ya, tak ada uji tak ingat Tuhan lah ya. Bila dia uji baru teringat Tuhan ya, baru nak pergi masjid, baru nak buka Al-Quran dan sebagainya lah. Itulah dia ya. Jadi tahun 2023 ni ujian mental, dia menguji mental kita, dia menguji
keupayaan mental kita. Sebab mental tu maksudnya jiwa raga kita, jiwa dan minda kita. Jadi dia menguji dari segi non-physical. Non-physical maknanya dalaman kita lah. Ya? Jadi kita akan tercari-cari spirituality, mencari-cari tentang ketuhanan, mencari tentang kerohanian lah. Okay? Jadi kalau kita lihat tahun 2023 ni adalah bukan sahaja menguji mental kita, tetapi adalah untuk membawa kita ni kepada ketuhanan. Ya? Dan juga kalau kita ni katalah, kalau kita ni mengatakan bahawa kita ni selama ni memang kuat semayang, kuat baca Quran dan sebagainya, tahun ni diuji bagaimanakah anda ni boleh konsisten tak? Okey. Apatah lagi yang tidak begitu kan? Jadi maknanya tak kisah apa yang berlaku, sama ada anda seorang yang betul-betul ikut agama ataupun anda yang kurang ikut agama, tapi yang penting sekali adalah untuk menguji ketuhanan, menguji keupayaan kita untuk mencari Tuhan itu. Ya? Okey. Lain macam dakwah pula ya. Dan macam cerita tanyalah ustaz pula. Okey. Jadi saya bukan ustaz lah ya. Cuma kita nak beritahulah ya, sebab tahun 2023 ni adalah tahun ujian mental ya. Okey. Disebabkan oleh kerana begitulah dia punya fenomena dia. Okey. Mungkin 2014 dulu, okey, 2014, 2 campur 0, campur 1, campur 4 jadi 7 juga ya. 2014 tu tak ada sangatlah ujian mental macam beginilah ya. Sebab kemungkinan lah bila kita melalui tempoh PKP pandemik tahun 2020 dulu, maka makin terbuka, makin open, makin terbuka tentang orang bersedia untuk menceritakan tentang dia ada masalah sakit mental. Jadi masalah sakit mental ini adalah satu benda yang sekarang ni normal ya. Sesiapa pun boleh mengaku ataupun menyatakan bahawa dia ada kesakitan mental itu ya, sama ada anxiety, sama ada depression, sama ada stres ya. Kalau dulu-dulu tu kita macam bila kita nak mengaku sakit mental ni memang kena hantar ke Tanjung Karang pula, Tanjung Rambutan lah kan. Ya, hantar ke hospital Tampoy lah kita kan. Maknanya sekarang ini dah terbuka. Jadi maksudnya dia orang kata kesihatan mental ini telah menjadi satu orang kata kesihatan yang diambil berat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin hinggakan dalam TV pun ada iklan tentang kesihatan mental ya. Saya dah tengok baru-baru ni. Jadi maksudnya syabaslah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana mewawarkan menerima masalah kesihatan mental ni, masalah mental ini sebagai satu penyakit ya, sebagai satu benda yang kita kena buat sesuatu ya. Jadi bukannya sakit mental tu terus gila, bukan ya. Ada orang tu dia pergi kerja pakai baju, pakai makeup, pakai minyak wangi tapi stres ya. Jadi maksudnya kita jadi begitulah ya. Jadi maksudnya fizikal kita okey tapi mental kita. Jadi maksudnya sekarang ni pada tahun ini kita kena menjadi seorang yang kuat ya, seorang yang kuat dalam menguruskan mental kita ya, menguruskan mental kita. Jadi dalam tahun ujian ini macam-macam ujian lah ya. Ujian mental ini yang pertama sekali ialah dia menguji apa yang anda sayang. Dia menguji anda apa yang anda sayang ya. Katakanlah anda sayang suami anda. Ya, masa ni lah diuji ya, tahun 2023 ni. Diuji. Katakanlah anda sayang kereta anda, tahun inilah diuji, kereta rosak lah dan sebagainya. Katakanlah anda sayang kerja anda, pada tahun inilah anda kerja tak menentu dan sebagainya lah. Jadi maksudnya dia menguji yang pertama sekali adalah benda yang kita sayang. Jadi maksudnya kita sayang mak bapak kita, sayang adik-adik beradik kita dan sebagainya, diuji kita dengan ujian-ujian lah. Bagi contoh bagi contohnya seperti yang berlaku kepada Datuk Chef Wan ya, yang baru-baru ni meninggal ibunya ya. Jadi maksudnya begitulah ya. Datuk Chef Wan ni sangat sayang kepada ibunya ya, dan dia telah meninggal kebetulan pada tahun 2023 ni ya.
tahun 2003 ni tahun kehilangan juga, ya. Kehilangan menyebabkan ujian mental, ya. Okay, jadi maksudnya dia menguji kita, yang pertama adalah apa yang kita sayang. Jadi maksudnya sekarang ni kita sayang sesuatu tu, kita akan diuji. Malahan kalau kita sayang pada duit pun, okay, kita akan diuji. Okay, sebab kitaran 7 ni adalah tentang kerugian. Kalau kita selama ni kita pakai Porsche, kita pakai Lamborghini, kita pakai Rolls Royce, ya, memang sayanglah kita punya kekayaan kita, diuji nanti kita, ya. Jadi maksudnya kita kena buat persediaan lah. Jadi maksudnya bukanlah tak boleh kaya, boleh, bukanlah hina sangat kaya tu, bukan. Maksud saya semua lapisan masyarakat itu, sama ada yang marhain ke yang kayangan, itu akan diuji. Diuji apa yang anda sayang lah. Okay, itu yang pertama. Dan ada juga kes di mana kita diuji dengan benda yang kita tak suka. Okay. Benda yang kita tak suka pun ada juga kita uji, ya. Mungkin selama ni kita tak sukalah ada orang ni kacau perkahwinan kita, contohnya lah. Tapi tahun inilah ada orang kacau perkahwinan kita. Begitulah, ya. Ataupun kita ni tak suka kena horn, tak suka kena horn bila mandu kereta, kan. Tahun ni lah kita diuji dengan orang horn lah, orang langgar kita dan sebagainya lah. Jadi macam tu, ya. Jadi maksudnya tahun ini memang tahun yang agak kritikal lah, ya. Kerana dia melibatkan sesuatu yang non-fizikal, yang tidak fizikal, ya. Tetapi dia zahirkan dalam bentuk fizikal, ya. Jadi maksudnya itulah dia punya penangan tahun ujian mental ni. Dan juga kepada mereka yang dah rapat dengan Tuhan, rapatkan lagi dengan Tuhan, ya. Kerana mungkin Tuhan tu nak menaikkan darjat anda, tentulah anda diuji, ya. Jadi maknanya kita berfikiran positif sajalah untuk tahun 2023 ni. Okey. Jadi setakat ini, okey, macam mana? Anda semua okey ke? Kalau okey, kalau tak okey, kalau tak okey, raise hand. Tengok berapa orang yang tak okey tahun ni. Oh, okey. Oh, ramai tu. Okey, ramai ni. Raise hand. Siapa yang tak okey? Allah. Okey. Jadi nak buat apa? Raise hand. Ini nanti kita buat. Kita nak buat energy sedikit lah, ya. Kepada mereka yang raise hand itu. Kadang-kadang tu ujian mental yang ada kena pada kita tu, ialah kita sendiri yang atasi lah. Kadang-kadang tu kita okey je. Tapi keliling kita yang stres, yang menyebabkan tempiasnya pada kita. Okay. Jadi kepada mereka ni nanti, ataupun kepada anda semua, nanti kita akan buat energi, ya. Kita akan buat energi menggunakan aromaterapi lah, ya. Aromaterapi ni contohnya kita gunakan ni release, ya. Release ni kita nak release anda punya stres tu, ya. Jadi kita buat, ya. Okey. Jadi nak cerita sikit. Jadi maksudnya 2023 ni adalah tahun ujian mental, menjadi kesihatan mental, ya. Kalau anda sedang ada perubatan, perubatan tu anda kena teruskanlah, ya, dengan pemulihan secara moden, dan juga secara moden tu pun anda kena dapatkan pakar-pakar yang terbaik lah, ya, supaya anda boleh dikawal lah, ya. Dan juga tentunya anda buat energi juga, ya. Sebab kita kena bersama lah, kita kena sama-sama secara moden dan secara alternatif, ya. Okey, jadi maksudnya kita akan buat sebentar lagi. Okay, jadi kita nak cerita lagi tentang tahun 2023 ni adalah tentang kata ujian mental dah, ya. Okey. Kalau kita lihat di skrin ni, tenang aja Malaysia 2023, setakat ni tenanglah, tapi ada yang dah mula berlaku lah, ya. Ini baru 16 Januari, baru bulan Januari, baru 16 bulan. Tapi kita tahu bahawa ini graf hayat Malaysia ni ada widow star, ini dah mula kes mahkamah dah ni, okey. Kemudian crying star, macam-macam lah. Oh, stres. Lepas tu vacuum star, blocking star, terminating star. Ini energi-energi negatif datang ni. Sekali datang, banyak sekali, ya. Jadi maksudnya sebab itulah kita kena buat energi yang positif. Sebab energi negatif ni tak dijemput pun datang. Kita tak jemput pun dia datang ke rumah kita, dia datang dalam kehidupan kita, datang ke kedai kita, datang ke pejabat kita, ya. Widow star-nya lah, ailing star-nya lah, crying star-nya semua datang.
Sebab tu kita kena buat energi yang positif supaya kita cuba mengatasi benda-benda yang energi tak bagus ni. Ya. Kita buat. Okay, kita buat. So kalau kita tengok dulu kat sini ada tentang widow star. Yalah, kadang-kadang tu bila ada widow star, kita rasa perkahwinan kita tak tenteram, ya, sebab energi, ya, dan tentulah ada asbab-asbab dia kenapa perkahwinan kita tak tenteram, ya. Mungkin curang ke, mungkin kes kantoi ke, skandal ke, apa semualah, ya. Itu dia punya widow star, ya. Dan juga contohnya vacuum star, duit disedut, ya. Jadi maksudnya bila duit disedut tu, ialah kita punya duit tu banyak sangat keluar, ya. Tak tahu apa yang kita belanjakan, ya. Kita kata nak beli satu barang, tiba-tiba pergi kedai 10 barang yang beli. Jadi macam itulah vacuum star punya penangan lah. Okey. Jadi tak banyak kita nak cerita. Alright, ini tentang 2023 lah. Ni baru Januari, ya. Januari, cik adik baru 2 Januari ni. Kita tak tahu lagi Februari, Mac, 10 bulan lagi yang kita, ataupun 11 bulan lagi yang kita nak hadapi, ya. Okey. Tanpa buang masa, kita nak buat energi lah. Okey, kita nak buat energi dengan menggunakan, sebab saya ada EO sini, ialah kita gunakan energi. Kalau anda ada minyak wangi yang lain pun tak apa, boleh. Kalau anda ada minyak cakapak pun boleh juga, minyak UI ke boleh, ya. Minyak baby tu pun boleh, Johnson Oil pun boleh, ya. Janji dia ada haruman, ya, dia ada haruman untuk kita buat. Okey, so sekarang ni saya nak buat. Okey, sekarang ni saya nak buat dan anda akan menerima energi tu, ya. Anda akan menerima energi tu. Okey, ada banyak step ni, ya. Saya dah sediakan. Antaranya kita pakai grounding. Kita pakai grounding. Okey. Oh, ini kita punya video ni dia, jangan saya kena betulkan. Saya kena betulkan dia punya skrin ni, mirror. Okey, sekejap. Kalau tengok kat sini, baru betul. Mirror, okey, mirror video. Okey. So, saya nak buat. Anda bersedia? Okey, minum air sedikit. Ini air. Okey, air. Alright, saya akan buat dah. Okey, anda boleh bertenang, anda boleh meditasi, anda boleh tutup mata. Tenang untuk menerima energi yang saya nak hantar ni. Okey. Oh ya, tadi masa berdoa tadi, saya doa, saya dapat bayangan warna merah. Ada siapa-siapa sini yang dapat warna merah juga masa saya doa tadi? Ada? Raise hand. Ada siapa-siapa dapat warna merah? Okey. Jadi mungkin warna merah tu warna ruby lah, ya. Oh, ada. Okey, 6 orang, ya. Alhamdulillah. Jadi maknanya anda mendapat energi tu, tapi energi ni dalam bentuk warna lah, ya. Okey, so sekarang ni kita nak buat energi dalam bentuk haruman ini, tapi saya nak hantar energi pada anda lah. Okey, walaupun kita ni tidak berdepan, tapi sebenarnya kita berdepan ni, ya. Kita hanya menggunakan energi lah juga, ya. Ini energi komputer lah ni, ya. Energi komputer ni di mana kita berhubung dengan anda berhubung dengan saya melalui komputer, ya, melalui alam maya, ya. Okey, so sekarang ni anda bertenang, okay, ataupun anda ambil minyak wangi, tak kisah, dan kita akan mulakan dengan yang pertama sekali adalah grounding, ya. Okey. Okey, grounding ni kita nampak. Okay, grounding ni adalah untuk kita nak grounding energi anda, ya, supaya energi ni dibuang. Maksud grounding itu energi dibuang, ya. Okey, kalau energi dibuang ni, kalau boleh anda berkaki ayam lah, ya. Kalau anda pakai selipar Jepun ke, ataupun anda pakai selipar bulu ayam ke, kan, bulu kucing tu, cabut, anda buka selipar anda tu, atau anda pakai stokin, buka stokin tu dan letakkan kaki anda atas lantai. Okey, atas lantai. Kalau anda ada lantai batu lagi bagus, ya, tak apalah. Ya, mungkin anda rumah kayu, tak mengapa, boleh je. Kayu ke, batu ke, air ke, mamar ke, tak kisah, sama je, ya. Okey, so maknanya kaki anda letak di bawah, ya. Okey, baiklah. So saya akan energikan diri saya dan saya akan hantar balik energi anda, ya. Okey, macam biasa.
Kita letak. Okey. Okey. Sikit je. Satu. Satu je. Okey, kita grounding dulu. Okey, grounding. Okey, so sekarang ni anda hantar, saya hantar anda grounding ni dan energi ni turun daripada kepala kepada dada, paha, betis dan ke bawah. Okey. Alright. Okey. Alright. So itu kita pakai grounding lah. Jadi maksudnya anda telah di grounding lah. Okey. Dan seterusnya kita menggunakan release. Release. Release ya, release pula. Kita nak release, kita nak lepaskan. Lepaskanlah energi ni. Energi kesedihan, energi kemurungan, energi ke macam-macam energi lah ya. Yang negatif lah yang kebencian lah apa semua tu, kesedihan apa semua kita keluarkan. Okey, so sekarang ni saya nak buatkan pada diri saya dan saya hantar pada anda ya. Okay. Alright. Okay. Alright. Okay. Okay. Lepaskan. Okay. Di muka, di leher, di dada, di perut, di betis, di paha dan lepaskanlah. Okay. Alright, bagus. So setakat ni bagus. Oh, saya nampak warna hijau ni. Ada sesiapa kat sini yang nampak warna hijau? Terbayang warna hijau lah. Terbayang masa tutup mata tu, masa buat energi tu, nampak warna hijau. Oh, ada. Okey, bagus. Dah sequence tu. Dah orang kata dah synchronize lah. Dah synchronize energi tu. Okay, bagus. Kita buat lagi. Lepas buat release tu, kita buat relief. Okey, relief. Nampak tak macam mana? Ada ni. Okey. Okey, relief. Okey, deep relief ni macam lega. Nak lega lah. Kita nak lega lah kita dah buang energi tak bagus tu, kita nak lega. Okay, kita lega, saya buat dan kita akan hantar energi pada anda. Okey. Alright. Meditasi. Tarik nafas. Keluarkan nafas. Okey, tarik nafas dan hembuskan. Release. Lega kan? Lega. Anda lega. Okey, yang ini saya nampak warna ungu. Ada siapa kat sini nampak warna ungu? Ada siapa-siapa? Raise hand. Oh, ada. Macam mana you all nampak? Tak tahulah saya. Okey. Alright. Ada lagi. Tadi dah release, dah relief. Lepas tu nak calm pula. Okey. Calm. C-A-L-M. Calm ni nak tenang lah ya. Biar kita rasa lega dan tenang dalam menghadapi tekan ujian mental yang kita ada sekarang ni lah. Okey, saya nak buat untuk anda ya. Okey. Alright. Okey, leganya rasa. Okey. Alright, yang ni warna oranye. Ada siapa nampak warna oranye? Ada siapa? Oh, ada. Ada nampak warna oranye. Okey, bagus tu. Kita synchronize. Ya, kita synchronize. Tapi mana yang mereka yang tak nampak tu, tak ada apalah. Okey, tak nampak tu tak apalah. Bukannya kena nampak pun ya. Ni nak menunjukkan bahawa energi tu ada. Okey. Ada lagi. Lepas calm tu kita buat ni Gary's light. Gary's light ni. Gary's light. Okey, Gary's light ni adalah cahaya, light cahaya. Okey, kita nak bagi cahaya kita punya kehidupan kita ni dalam kegelapan, dalam kemurungan, dalam kekecewaan kita. Jadi digelap. Jadi kita nak cahaya ya, kita nak nur tu ya. Okey. So okey. Ni landscape kita nak buat ya. Ada landscape. Okay, yang ni kita mula daripada bawah ya. Kita mula daripada bawah ni. Daripada bawah ada muka kita ni naik ke atas. Nur.
Okey. Okey. Alright. Oh, memang cahaya betul lah. Oh, nampak warna putih. Ada nampak warna putih? Ada? Oh, ada. Ada. Okey, okey, okey. Bagus, bagus. Okey, warna putih ya. Cahaya, cahaya putih. Dan juga ada lagi. Kita ada ni. Saya saja je bawa ni. Jasmine. Jasmine ni bunga lah ya, bunga untuk bunga untuk kita lah. Kat rumah pun ada jasmine ni ya. Okey. Jasmine ni untuk anda kita bunga-bungakan lah. Kita punya energi kita ni ya, kasih cantik sikit, lawa sikit dah. Lagipun kita dah berdoa untuk energi kasih sayang tadi kan. Kita bunga lah, okey. Right. Okey. Alright, jadi kita nak bunga ni. Okey, bayangkan bunga lah. Okey, tak kisahlah. Bunga mawar ke, bunga tai ayam ke, bunga melur ke, bunga melati ke, bunga raya ke, bunga kertas ke pun boleh juga ya. Okey. Alright. Dapat gambaran bunga. Okey. Jadi yalah, walaupun anda tak menggunakan bahan-bahan tu sekarang ini, tapi lah kita transfer pada anda energi tu. Dan last sekali lah kita buat ni energi. Okey, energi. Kita nak bagi energi bagi kita semangat sikit ya. Okey. Okey. Oh, banyak sangat. Okey. Sebab minyak wangi apa ni, ni boleh dimakan sebenarnya ya. Tak kisah dia walaupun macam chemical tapi boleh je kita nak minum, nak makan ya. Jadi dia ni dengan kulit kita jadi macam selesa lah ya, serasi lah. Okey. Okey, energi pada kita. Oh, segarnya saya. Tadi ngantuk sikit kan, tapi dah segar sekarang ni ya. Okey, baiklah, kita dah buat sedikit energi. Begitulah ya. Kita menggunakan aromaterapi dan kita gunakan energi ya. Jadi maksudnya dia bagi kita kesegaran ya. Kadang-kadang tu bila kita macam lemah, jadi kita lemah, jadi kita kena ada sesuatu lah. Yalah, contohnya lah kalau kita tengah lapar, kalau kita bau ikan masin pun ya, mak kita ataupun isteri kita, suami kita goreng ikan masin, kita pun terasa nak makan kan. Macam tu lah. Macam ni lah, macam kita ni energi kita kurang, jadi kita dapat bau-bauan yang macam ni pun, boleh. Kita akan jadi segar kan. Minyak wangi ke, minyak angin ke, tak kisah, minyak cakapak pun boleh juga ya. Itu pun aromaterapi juga lah ya. Okey, baiklah. Jadi maksudnya kita dah dapat energi tadi tu, alhamdulillah ya. Jadi semoga ikhtiar kita walaupun ringkas pada malam ini kita akan dapatlah kita dapat berkongsi lah ya, berkongsi energi secara bersama lah ya. Jadi maknanya bila dapat energi secara bersama itu senang ya, kita seimbang kita punya energi kita ni ya. Bila kita seimbang energi kita ni, ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi dia macam seimbangkan kita punya energi ni ya. Okey. Jadi maksudnya inilah yang berlaku pada tahun 2023. 2023 ni maknanya orang rasa kecewa, rasa tertekan, rasa sedih ya sebabkan oleh ujian-ujian mental ni. Tapi sekarang ni saya ada melihatlah beberapa kes di mana anak-anak kita yang menjadi mental ya, ada yang tak nak pergi sekolah, ada yang kata susah nak bangun sekolah dan sebagainya lah ya. Jadi maksudnya kita kena, itu pun ujian pada kita juga tu ya, bukan ujian pada budak-budak, ujian pada kita juga. Ya, ujian pada kita ni maknanya kita kena jadi seorang ibu bapa yang baiklah ya, kena sentiasa rapat dengan anak dan kita sentiasa berhubung, sentiasa nasihat dengan dia, cakap baik-baik dengan dia dan sebagainya lah ya. Sama jugalah kita dengan rakan sekerja, dengan adik-beradik, dengan ahli keluarga, dengan jiran, dengan orang yang pandu kereta depan kita.
yang abang-abang Grab atau abang-abang Food Panda, kita kena dalam keadaan yang tenang, keadaan yang baik ya, untuk kita menjadikan tahun 2023 ni tahun yang bagus untuk kita ya. Sebab 2023 ni adalah tahun menguji mental, kerana ianya nak menguji mental kita. Ya, menguji mental kita ya. Menguji mental kita untuk kita bersedia tahun hadapan. Tahun depan tahun apa pula? Tahun depan 2024. So 2 campur 0 campur 2 jadi 4, 4 campur 4 jadi 8. 8 ni tahun stres. Tahun stres. Jadi untuk anda stres tahun depan, anda kena bersedialah dengan mental yang kuat tahun ni. Okey, jadi itulah dia punya pengalaman ataupun pengajaran daripada fenomena kitaran tahun tu ya. Okay, jadi maksudnya itulah tahun 7 dengan tahun 8 ni 2 tahun yang tak berapa cantik lah ya, tak berapa bagus sangat untuk kita menjalani kehidupan dengan baik. Tapi sebenarnya kita boleh menjalani kehidupan dengan baik kalau kita tahu cara dia, dan kita sentiasa buat energi-energi untuk supaya walaupun energi tu yang negatif datang kepada kita, tetapi kita dapat mengatasinya, dapat mengharunginya, dapat meleraikannya ya. Okay, jadi maksudnya itulah kita punya tahun 2023 lah. Okey, tahun 2023 ni tentang widow star apa semua star-star ni kita jangkakan bermula April ya. Bermula April nanti. Jadi kat sini yang star-star tu dia efektif ya. Semua ni star-star ni dia efektif pada April ya. Jadi sekarang ni bulan Januari, Februari, Mac dah puasa ya. Mac dah puasa dan April ni adalah hari raya. Okey. Okey, jadi maknanya bulan raya lah. Okey, mungkin bulan raya ni dah orang dah belanja duit untuk raya dan buka sekolah juga bulan 3 ya, hujung bulan 3 macam tu ya, macam itulah ya. Bukan awal bulan 3. Jadi maksudnya duit banyak pakai apa semua dan macam-macam isu kewangan dan sebagainya lah. Okey. Jadi yang kita tahu sekarang ni adalah energi-energi negatif. Jadi sekarang ni kita kenalah cari energi-energi positif. Kita kena cari energi positif. Kita kena buat, kita kena amalkan. Kalau kita tak sempat nak buat, tentunya kita ada perawat-perawat yang boleh buatkan untuk anda ya. Macam kita ni, macam saya ni, kita ada khidmat buat energi kepada anda ya. Kita tahu anda semua ni sibuk bekerja, sibuk berniaga, tak sempat nak buat energi ni. So bila anda sibuk, mulalah energi-energi tak bagus tu, widow star, vacuum star, blocking star semua datang menempel daripada kita. Jadi sebab tu kita kena membuat satu macam perlindungan ya, dengan energi-energi positif seperti Great Treasurer, seperti Virtue Star dan sebagainya lah, untuk kita buat ya. Okey, jadi itulah antara perkara yang penting dalam 2023 lah. Okey, sekarang ni 2023 ni bulan Januari kalau anda perasan bulan Januari ni macam bulan tak berapa sangat lah, macam tak berapa menjadi sangat ya. Mungkin ada orang nak minta kerja tapi tak dapat juga, tak dapat lagi. Ada orang tengah tunggu itu tapi macam tak ada lagi. Ada perasan tak? Kalau ada cuba angkat tangan, raise hand. Ada kena pada anda tak? Oh ada ya. Ada. Sebab bulan Januari ni adalah bulan 1. Okay. Bulan 1 ni adalah bulan permulaan. Tetapi permulaan ini dia ni bukannya kita nak mula sesuatu. Okey. Dia sebenarnya mula untuk fenomena tahun ini. Maknanya kalau tahun 2023, 2 campur 0 campur 2 campur 3 ni adalah 7 ya. Jadi permulaan untuk 7 tu. 7 tu dah tahun ujian mental, tahun kerugian, tahun kehilangan. Jadi bulan 1 Januari ini adalah satu bulan yang dia menjadikan fenomena tu nak berlaku, bermula berlaku. Okey. Jadi sebab itulah ya kita dah beritahulah dulu semasa bulan Oktober lepas, September lepas, November lepas, kita kena mulakan. Kita kena mulakan.
terutama sekali bila kita bulan Disember masa kita bulan Disember kita dah mulakan untuk apa yang kita nak buat pada tahun 2023. Tapi kalau kita nak mula sekarang ni, baru nak minta kerja, baru nak mencari itu, baru nak mencari ini, baru nak mula projek, dia macam tak menjadi sangat. Sebab dia bukannya permulaan yang betul-betul mula tu dia mula untuk tahun itu untuk fenomena tahun itu jadi maksudnya tak mengapa kalau anda bulan 1 ni tak berapa menjadi sangat, tak apalah, kita tunggu bulan 2 InsyaAllah lah bulan 2 ni kita dah boleh bergerak dengan baiklah. Jadi maksudnya bulan Januari ini adalah untuk kita buat persediaan juga. Sebenarnya benda tu kita dah terlambat, dah terlewat, sepatutnya tahun lepas lagi dah November, Disember tahun lepas ataupun Oktober tahun lepas Oktober, November, Disember tahun lepas. Jadi kita baru nak mula sekarang ni, Januari ni dah macam impact dia macam lemah, macam tak berapa nak menjadi. Tapi tak apa, boleh juga, boleh je nak mula berniaga, nak daftar syarikat pun tak kisah, boleh je Cuma bila anda rasa impact tu tak kuat, itu dah memang anda sengaja pilih dah tu bulan Januari dia macam tu. Okay. So kalau anda nak impact besar, sebenarnya anda kena tunggu bulan September. Okay. Jadi bulan September itulah yang anda ada yang kata bulan September, Oktober, November tu yang baru kuat lah, baru dia punya momentum dia kuat sebab memang bulan Oktober pun permulaan momentum momentum bermulanya tahun satu lagi Okay, jadi tak apa, bulan Januari ni buat je lah apa yang boleh, macam kita bersedia lah. Jadi maksudnya kita tak boleh mengharapkan sangat bulan 1 ni tak mengharapkan sangat bulan 1 ni kita dapat apa yang kita nak Yalah, macam kita nak azam kita tahun baru kita nak kurus kan, bulan 1 tak adalah kurusnya kan. Okay. Jadi maksudnya gitulah ceritanya Jadi maknanya bulan 2, bulan 3 dan seterusnya Jadi kita nak untuk sekarang ni 16 Januari, jadi kita buat persediaan untuk ke depan lah. Tapi kepada mereka yang dah mula bulan Oktober ataupun bulan Oktober tahun lepas, alhamdulillah anda dah ada momentum dia tu dan keadaannya akan menjadi lebih baik dan sebagainya lah. Jadi maksudnya bulan Januari ini macam orang kata di satu landasan yang bertentangan maknanya kita nak buat sesuatu tapi dia terhalang dan sebagainya lah sebab bulan 1 ni memang bulan Januari, bulan 1 tu permulaan, tapi ianya bukannya permulaan untuk kita mulakan sesuatu, tidak dia hanya permulaan untuk tahun 2023 tu, iaitu tahun ujian mental Okay, jadi baiklah. So sekarang ni kita dah tahu tahun 2023 adalah tahun ujian mental kita dan kita tengok bahawa ramai orang ramai pakar-pakar ekonomi, pakar kewangan semua mereka dah bersedia dengan dana kecemasan Contohnya kat sini bank-bank di luar negara tu dah sediakan 4 bilion dolar untuk kegawatan ekonomi Jadi tak jadi tu tak mengapa, yang penting kita dah bersedia bukan saja metafizik yang bercakap pasal ekonomi tak bagus tapi pakar ekonomi, pakar kewangan, pakar perbankan yang cakap. Jadi maksudnya selarilah. Jadi maknanya bila selari tu kita kena bersedialah Okey. Jadi maksudnya itulah cabaran-cabaran yang ada pada 2023 ini. Tapi itulah, bila tengok 2023 ni, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat nanti? Adakah kita akan menjadi lebih kaya ataupun kita menjadi lebih bahagia dan sebagainya? Itu terpulang kepada anda. Anda yang membuat perjalanan ini Sebab tahun ini adalah tahun ujian mental, anda kena kuatkan mental, kena atasi semua masalah-masalah mental ini supaya kita boleh jadi pada penghujungnya mungkin bulan September lah bulan September 2023 anda akan menjadi seorang yang baik, seorang yang kuat, seorang yang lebih rezekinya banyak dan sebagainya lah. Maknanya lebih baik lagi sebab
bulan Januari hingga bulan Ogos, 8 bulan ini dia adalah ujian untuk anda. Ya. Jadi ujian ni anda yang kena lalui. Anda kena lalui lah. Ya. Tapi kalau kita nak lalui itu memanglah dengan semangat sungguh-sungguh kita dan juga kita menggunakan energi juga. Ya. Itu satu cara untuk kita melepasi tempoh-tempoh yang tidak bagus untuk kita lah. Ya. Okey, baiklah. Jadi maksudnya sekarang ni bagaimana? Anda semua dah okey ke sekarang ni? Dah okey ke? Kalau okey, raise hand. Kalau okey, raise hand. Raise hand lagi, raise hand lagi. Baru 9 orang, baru 12 orang. Raise hand, raise hand, raise hand, raise hand. Ramai. Raise hand. Oh, kita nak okey sekarang ni. Ya. Oh, ramai. Lagi ramai. Semangat. Semangat Gunung Kinabalu. Okey. Alright. Alhamdulillah. Kita semua dah okey sekarang ni lah. Tapi itulah, ini baru 16 Januari. Mungkin kita semangat kita 16 Januari sampai 20 Januari lah. Ya, nanti dah ujung bulan, dah awal bulan Disember, Februari nanti dah lemau balik. Ya. Tapi tak apa. Kita akan buat program Zoom ni setiap bulan supaya kita dapat buat energi ni lah. Ya. Tapi kalau anda tak nak menunggu sampai bulan Februari nanti, boleh je anda boleh join kita punya program lah. Kita punya program, kita ada ikhtiar energi sama ada secara bulanan ataupun secara hari-hari yang terpilih. Tapi sebenarnya benda ni boleh buat sendiri. Ya, macam contoh saya buat tadi tu, yang minyak wangi tadi, release dah, grounding lah kan. Semua boleh buat sendiri sebenarnya ya. Cuma mungkin anda perlukan ada khidmat seseorang yang membantu anda lah ya. Okey, baiklah. Semua dah semangat ni. Memang semangatlah. Esok hari Selasa kita bersemangat untuk bekerja lah ya. Okey. Alright, jadi maksudnya itulah kita punya keadaan kita, situasi kita lah. Okey, satu lagi. Saya baru dapat ilham ni ya. Saya ada sembang dengan seorang klien. Sembang, lepas tu tiba-tiba ada dalam hati saya, la yang musuhu, apa? Saya tengok apalah, la yang musuhu, apa benda yang musuhu ni? Suhu apa ni? Suhu degree ke apa ni? Jadi saya pun Google lah, yang musuhu. Rupanya surah Al-Waqiah ayat 79 ya. Jadi maksudnya sebenarnya ayat 77 hingga 79 ya. Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maklum innahu la yamusuhu illa mutahharun. Macam itulah, lebih kurang macam tu ya. Jadi maksudnya bila kita nak share kat sini, kita dapat ilham tu. Jadi bila kita Google banyak lagi, kita dapati ini satu doa sebenarnya. Tapi dalam Google tu tidak beritahu doa apa ya. Jadi saya tanyalah guru saya, doa ni untuk apa sebenarnya ya? Yang ayat 77 sampai 79 ni. Jadi kata ayat ni untuk pembuka rezeki dan juga untuk ketenangan. Dia disebut situ untuk ketenangan ya. Jadi mungkin itulah, anda boleh baca surah Al-Waqiah lah, yang paling bagus surah Al-Waqiah secara totally lah ya. Surah Al-Waqiah tu okey, anda boleh baca ataupun anda baca skrat doa tu ya, ayat 77 sampai 79 ya. Amalkan ya. Sebab sekarang ni saya pun tengah berfikir kat mana saya dapat ayat tu saya pun macam pelik juga ya. Saya ada macam pernah dengar ayat tu tapi tak tahu kat mana. Macam itulah. Okey, tapi sebenarnya lah untuk anda semua ya, kita share kat sini ya. Mungkin ada amalan-amalan yang kita boleh, yang terkini lah orang kata, surah Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 ya. Jadi mungkin jadi satu doa untuk anda lah. Okey, apa lagi untuk anda? Itulah, bulan Januari ini adalah satu bulan yang istimewa untuk kita. Dia ada permulaan untuk tahun. Jadi untuk kita ini, kita boleh adjust sebenarnya. Bulan 1 ni bila kita tahu bahawa keadaan 2023 ni adalah tahun yang mencabar untuk kita. Ya, mencabar untuk kita. Jadi kita adjust, kita boleh adjust ya. Kita boleh adjust kehidupan kita. Mungkin kita adjust cara kita makan, mungkin kita adjust cara kita rehat ke, cara kita tidur, mungkin kita adjust cara kita bekerja dan sebagainya. Maknanya bulan 1 ni
kita dah terasa dah tak bagus, energi tak bagus tu, kita adjust. Jadi maksudnya bulan 1 ni bagus juga untuk kita mengadjust apa yang terjadi dalam kehidupan kita lah. Okey. Jadi maksudnya anda adjust lah ya. Okey. Kalau anda bekerja aja sejak daripada 1 Januari sampai 16 Januari asyik kerja je, adjust jadual anda. Mungkin anda pergi bercuti ke ya. Ni raya Cina tahun depan ni kan. Raya Cina pergilah jalan-jalan ke, pergi makan angin ke dan sebagainya lah ya. Kena adjust ya. Mungkin adjust tempat tidur ke, adjust cadar anda ke, adjust, tak kisahlah. Mana kita kena adjust ya. Dan juga adjust anda punya energi ataupun anda punya ego tadi, kena pilih mana yang sesuai dengan anda dan sebagainya lah. Jadi maksudnya walaupun bulan 1 ni adalah bulan yang tak berapa tenang untuk kita, tapi sebenarnya untuk kita adjust ya, untuk kita adjust supaya dia kena dengan kita lah ya. Mungkin selama ni kita buat sesuatu yang kita mungkin contohnya lah kita pakai release saja, contohnya lah kita pakai release saja. Jadi maknanya bulan Januari kita tengok alamak dia jadi macam ni pula, jadi kita adjust, mungkin kita gunakan grounding pula, macam tu lah contohnya lah ya, contohnya. Okay. Jadi maksudnya kita kena adjust lah apa dalam kehidupan kita ni ya, yang dalam kehidupan kita ni. Okay. Jadi maksudnya 2023 ni kita diuji dengan apa yang kita sayang, kita diuji dengan apa yang kita tak suka, dan juga kita dah terasa dah tak berapa bagus kehidupan kita ni, kita dah mula anxiety, dah mula depressed, dah mula terkesan, kita adjust apa yang boleh kehidupan kita ya. Okay. Jadi maknanya itulah pesanan saya untuk anda menghadapi tahun-tahun menghadapi bulan-bulan tahun 2023 lah. Okay. Jadi kita pun dah sejam kat sini. Apa lagi yang kita nak share kat sini? Mungkin okey. Ini yang pasal pergi umrah tadi ya. Okey, kalau siapa yang ada rezeki yalah orang kata pergilah umrah ya. Kalau non muslim tu ada tempat suci masing-masing lah ya, pada anda lah ya. Okay. Kalau anda tak dapat pergi ke umrah jauh-jauh sana tu, mungkin anda boleh buat musafir ibadah. Musafir ibadah ni maksudnya melawat masjid-masjid ya. Mungkin anda duduk dekat Kuala Lumpur lah contohnya, anda duduk kat Kuala Lumpur, pergi Masjid Putrajaya contohnya lah ya. Pergi Masjid Bajid ya, ataupun yalah orang kata bermusafir, sebab orang kata yang macam pergi umrah ni dia musafir sebenarnya, dia musafir dan beribadah ya. Jadi kita kena keluar, kita mencari diri kita, pergilah sesuatu tempat ya. Kalau di Melaka tu pergilah Masjid Ulu ke ya, macam-macam lah kita boleh pergi ya. Dan mungkin jugalah ya kalau anda geng-geng mistik ni, kita pergilah makam-makam ataupun kubur-kubur orang-orang alim ya, macam di Masjid Negara tu ada kuburan kat situ, ada contohnya ulama-ulama kat situ kan. Jadi maksudnya kita berziarah ya, yang berziarah maknanya kita menguatkan, merapatkan diri kita ni dengan ketuhanan sebenarnya, bukanlah kepada makam tu, bukanlah kepada masjid tu, tapi dengan yang maha pencipta tu sendiri ya. Jadi itu yang kita cadangkan nak buat lah ya. Kalau ada rezeki, pergilah Mekah umrah lah ya. Tak kisahlah bulan 2, bulan 3 ni ya, ataupun bulan 9 ke bulan 10, tak kisahlah ya. Jadi yang penting sekali kita ada ikhtiar untuk kita pergi ke sana ya. Okey. Alright, jadi maksudnya itulah bulan Januari 2023 ni lah apa yang anda kena buat supaya next month, bulan 2 nanti kita bertemu sekali lagi. Kita harapkan anda dalam keadaan yang lebih baik lagi, lebih tenang lagi ya. Mungkin anda rasa culture shock ya, culture shock di mana tiba-tiba terjadinya masalah-masalah ujian-ujian sebegini ya. Jadi maksudnya anda pun tiba-tiba je jadi macam tak menentu dan seumpamanya lah. Kadang-kadang kita okey je, tapi sekeliling kita, rakan-rakan sekerja kita, bos kita tiba-tiba marah-marah kita,
tenang je lah ya, tenang je, okey je, jangan masuk campur sangat lah. Kita anggapkan benda tu dia pun sakit mental juga. Okey, reda je lah apa ni sakit mental tu. Okey. Ya. Okay, jadi maksudnya bila sakit mental ni sebenarnya kita kena dapatkan rawatan ya. Kalau kita ada anak kita ataupun suami kita ataupun isteri kita ataupun adik-beradik kita yang orang kata sifatnya dah berubah disebabkan oleh anxiety dan depression, kita cuba bawa dia kepada perubatan ya, untuk ataupun pakar-pakar psikiatris ke ya, untuk dia dapatkan counselling, dapatkan perubatan dan seumpamanya lah ya. Dan kalau boleh dapatkanlah juga energi ya, untuk kita ikhtiarkan sesuatu kebaikan untuk dia orang lah ya. Ya, kadang-kadang kita ni okey je, tak ada apa. Yang terjadinya orang terdekat dengan kita ni ya, jadi kita pun kena bantu mereka semua ya. Okey. Jadi itu sajalah pada malam ini. Alhamdulillah kita dah buat doa tadi. Okey, kita dah buat doa sampai pukul 9.30 tadi. Kemudian sedikit sebanyak kita beritahu tentang apa yang berlaku pada Januari dan 2023 secara amnya, dan kita buat energi tadi ya. Mungkin pada bulan Februari nanti kita bertemu lagi. Mungkin kita mula lewat sikit lah sebab sekarang ni Isyak dah lewat, jadi kita kejar-kejar ya untuk kita buat program ni ya, Zoom ni ya. Okey, jadi kalau ada apa-apa lagi boleh lawat saya punya Instagram. Dan juga boleh juga lawat saya punya Webly ya. Saya punya apa ni, laman web pun boleh juga. Sebenarnya laman web ni datang daripada Instagram ni datang daripada Webly, dan juga ada bahan-bahan dalam Instagram yang tidak ada dalam laman web ya. Tapi dua-dua tu boleh pakai je lah ya untuk kita gunakan. Alright. Jadi setakat ini saja, kita berharapkan supaya anda semua tetap kekal tenang, tetap kekal bahagia. InsyaAllah kita be strong untuk kita hadapi cabaran-cabaran yang tahun ini kita lalui dengan baiklah ya. Semoga dengan kekuatan mental yang kita ada sekarang ini, kita jadi tabah untuk menghadapi tahun 2024 nanti ya. Okey. Jadi maksudnya 2024 ni tahun yang lagi stres, tapi bila kita dah okey, kita rasa macam boleh menghadapi kita. Okey, sebenarnya gini, sebenarnya saya tahun lepas, kita dah 8 tahun stres saya, tapi tahun lepas alhamdulillah lah ya, tidak ada apa-apa yang stres untuk saya lah. Adalah sikit, tapi tak adalah stres sangat lah. Kadang-kadang tu stres tu diperlukan juga ya. Kalau kehidupan kita ni tak ada garam, tak ada cili, macam boring juga kan. Adalah sikit ya. Ada sikit stres-stres. Jadi maksudnya kena ada stres jugalah. Tapi yang terkawal ya. Yang terkawal, yang kita boleh kawal dan sebagainya lah. Okey. Baiklah, jadi setakat ini saja pada malam ini. Jadi esok anda bekerja ataupun anda berniaga seperti biasa. Dengan energi yang baru ini membolehkan anda lebih produktif lagi, lebih bahagia lagi, lebih kuat lagi untuk anda mulakan tahun 2023 dengan lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Okey, jadi kita sampai sini sajalah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Asyhadu an la ilaha illallah wal asr innal insana illa allazi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So be strong semua. Kita jumpa lagi pada bulan depan. Okey. Bye. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk.